Bismillahirrahmanirrahim. Bila ditanya tentang bahasa Hebrew dan apa perkaitannya dengan Abir bin Shalikh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh itu, saya melihat Hebrew dengan perkataan Ibrani itu adalah dalam maksud yang berlainan. Hebrew itu adalah satu istilah yang dikemukakan oleh pihak kajian barat yang ataupun yang dikemukakan oleh ahli-ahli pendeta Yahudi atau Nasrani untuk menggantikan nama ataupun terjemahan kepada Ibrani tadi. Jika begitulah keadaannya, ini bermaksud Hebrew itu hanyalah terjemahan daripada Ibrani itu tadi. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana pula kaitan terjemahan Hebrew dengan Ibrani itu dikaitkan, sedangkan Ibrani itu berasal daripada Abir bin Shalikh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Perkataan Hebrew itu hanya muncul pada kurun yang ke-12 Masihi, manakala Abir bin Shalikh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh muncul sebelum zaman Nabi Ibrahim AS lagi. Dan kita maklum bahawasanya zaman Ibrahim AS sekitar 2000 BC ataupun 1950 mengikut catatan yang telah ditulis dalam beberapa kitab tafsir dan juga perjanjian lama. Jadi apa perkaitannya perkataan Hebrew itu dengan Ibrani? Jelas di sini ada pihak yang cuba untuk menggunakan istilah, menumpang istilah lain dan mengambil istilah baru dan mengatakan ia ada kaitan dengan istilah yang lama itu. Apakah tujuan di sebalik pengubahan istilah ini? Hakikatnya bukan perkataan Hebrew ataupun Ibrani saja yang ditranslatekan ataupun diterjemahkan. Banyak perkataan-perkataan bahasa Arab asalnya ataupun bahasa Semitik ini telah ditranslate, telah diterjemah kepada bahasa Inggeris, yang mana sebahagian daripada kita mengatakan atau berfikir bahawa itulah bahasa Inggeris, itulah yang asal. Sesungguhnya epistemologi ini dapat mengubah dunia, kerana dengan permainan istilah ini dia dapat mengubah paradigm shift ataupun pemikiran orang ramai bahawasanya alam itu dimiliki oleh pembuat istilah itu. Disebabkan itulah ada istilah mengatakan ataupun ibarah mengatakan sejarah itu dikuasai oleh orang yang menang terhadap sejarah itu. Maka istilah merupakan permainan yang dimainkan oleh ahli sejarah, ahli pendeta Yahudi dan Nasrani serta orientalis untuk mengubah sejarah dunia ini menjadi milik sesuatu bangsa. Antaranya kalimah Ibrani dan Hebrew itu, kalau diikutkan kepada catatan yang ditulis oleh Ibn Ezra, bahawasanya perkataan Hebrew itu hanya muncul sekitar kurun yang ke-12 Masihi apabila ia disalin balik oleh Ibn Ezra. Dan pada hakikatnya simbol-simbol yang terdapat dalam penulisan Hebrew itu berasal daripada simbol bangsa ataupun kaum yang lain, iaitu seperti simbol daripada Aramaik digabung dengan simbol Finik dan digabung lagi dengan simbol Kan'an. Maka terhasillah gabungan ini, maka terhasillah the square script itu, iaitu square script yang dikenali sebagai simbol Hebrew itu sekarang. Kalau kita belajar bahasa Hebrew ataupun simbol-simbol Hebrew ini, anda pasti terkejut. 99% sebutannya adalah sebutan Arab. Ini bermaksud bahawasanya bahasa-bahasa selain daripada bahasa Arab ataupun bahasa Semitik yang lain adalah dasarnya merupakan daripada bahasa Arab Fusha. Bagaimana pula ia boleh dikenali sebagai bahasa Aramaik, bahasa Kan'an, bahasa Finik, bahasa Kildan, bahasa Akadi,
Ini kerana pada waktu itu umat yang menuturkan bahasa berdialek Kaldi itu adalah orang Kaldania. Dan pada waktu Akadi, bangsa atau umat yang menuturkan bahasa itu adalah bahasa Akadi. Dan begitu juga bahasa Kanaan. Umat yang menuturkan bahasa Kanaan itu adalah berbangsa Kanaan. Finiki berbangsa Finiki. Jadi dia menggunakan bangsa itu untuk menamakan istilah itu. Pada hakikatnya, mereka ini adalah golongan Semitik. Dan dialek ataupun bahasa yang dituturkan itu sebenarnya adalah dialek. Sebenarnya adalah dialek. Apa yang dimaksudkan dengan dialek? Apabila penuturnya berasal daripada keluarga yang satu. Itu bermaksud dialek. Sekiranya dia menuturkan bahasa yang sama tetapi berdialek lain, itu dikenali dalam jujuran ataupun salasilah keluarga yang satu. Apa yang menyebabkan berlakunya perubahan dialek? Berlaku perubahan dialek disebabkan masa, zaman yang panjang, disebabkan tempat yang berbeza, disebabkan pemikiran yang berbeza, disebabkan politik dan ekonomi yang telah berubah, disebabkan kepercayaan, keyakinan di sudut kebudayaan itu sudah berubah. Maka berubahlah cara penyebutan dialek ataupun intonasi dalam sesuatu penyebutan bahasa ataupun sound. Sebagai contohnya, selalu saya sebut dalam channel-channel saya dalam YouTube ataupun dalam FB dan sebagainya, bahawasanya perkataan yang kekal yang tidak diterjemah dalam Bible sekarang adalah ili lima syabaqtani. Jumlah itu ataupun sentence itu hakikatnya tidak diubah oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Sekiranya kita amati perkataan itu, ili lima syabaqtani itu, ia merupakan bahasa Arab. Kerana apa? Kerana sebutannya dan susunan ayatnya serta nahu dan sarafnya adalah sama sekali bersesuaian dengan kaedah bahasa Arab. Tetapi pada waktu itu pihak ahli bahasa seperti Ibn Khaldun sebagai contohnya, dia tidak menyebut bahawasanya itu adalah bahasa Arab Fushah, tetapi dia menyebut bahasa Arab Mudhari. Ini bermaksud bahasa Arab Mudhari merupakan bahasa yang dituturkan oleh orang bijak pandai pada waktu dulu dan merupakan bahasa pentadbiran di mana Nabi Ismail AS berusaha sedaya upaya untuk belajar bahasa Mudhari ini, bahasa Arab Mudhari ini dengan kaum Jurhum. Apa yang menyebabkan beliau atau baginda bersungguh-sungguh untuk mempelajari bahasa Arab Mudhari ini dengan kaum Jurhum? Ini kerana bahasa Arab Mudhari pada ketika itu menjadi bahasa perantaraan di antara pedagang-pedagang dan juga bahasa perantaraan di pusat-pusat pentadbiran kerajaan dan juga menjadi bahasa raja-raja pada ketika itu. Namun keadaan ini telah disalahfahamkan oleh penulisan Western, di mana penulisan ini mengatakan bahawasanya bahasa Aramat, bahasa Finiki, bahasa Kanaan, bahasa Akadi, bahasa Kaldani dan seterusnya adalah bahasa tersendiri. Bahasa tersendiri yang tidak ada kaitan antara satu sama lain. Hakikatnya kenyataan ini boleh dipertikaikan. Ini memandangkan bahasa-bahasa yang disebutkan tadi mempunyai asas yang kukuh. Sebutan yang sama, pemahaman yang sama, susunan nahu dan saraf yang sama, morfologinya daripada bahasa Arab Mudhari tadi ataupun bahasa Arab Fushah yang kita sebutkan tadi. Jadi dengan ini terdapat perubahan yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menukarkan sejarah asal bumi semenanjung tanah Arab itu bertujuan untuk mengubah sejarah nabi-nabi. Pada hakikatnya nabi-nabi bercakap dalam bahasa Arab Mudhari ataupun Fushah, tetapi dalam berlainan dialek. Ini kenapa? Ini kerana tempat yang mereka duduki dan tasalsul konsep bahasa itu mesti diwarisi daripada setiap generasi kepada generasi yang lain.
Tapi apa yang berubah di sini hanyalah dialek sebutan, disebabkan kedudukan zaman berbeza, kedudukan tempat yang berbeza, dan keliling yang berbeza. Itu saja. Terima kasih.